Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Qal Asyhadus Hukum karangan Kiai Muhammad Hasbi As-Siddiqi ya. Ulama Indonesia. Jadi kita sambung lagi Kitabut Taharah, masalah yang ke-70. Masalah ke-70. Kaifiyat cara mandi haid. Hadis ke-125 an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna Asma'a sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatuhuru fatuhsinu at-tahura thumma tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu dalkan shadidan hatta tuballigha syu'una ra'siha thumma tasubbu 'alaiha al-ma' ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعي أثر الدم فسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه Muslim. Hadis ke-125. Dari Aisyah radhiyallahu anha menerangkan bahwasanya Asma bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal mandi haid. Nabi menjawab, hendaklah seseorang kamu mengambil air berserta daun bidara, lalu bersuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu hendaklah menyiramkan air atas kepalanya dan menggosok-gosokkannya hingga sampailah air ke pangkal rambutnya. Setelah itu barulah menuangkan air ke dalamnya. Setelah itu hendaklah ia mengambil sepotong kapas yang sudah dikasturikan, lalu ia membersihkan diri dengan dia. Di kala itu Asma bertanya, betapa ia membersihkan diri dengan kapas yang dikasturikan itu ya Rasulullah? Bagaimana kali tak? Nabi menjawab, subhanallah, kau bersucilah dengan itu. Di kala itu berkata Aisyah dengan suara yang halus, kau menggosokkan dia di tempat-tempat bekasan darah di nifarash yang telah kotor dengan darah haid. Dan Asma bertanya lagi tentang mandi janabah. Maka Nabi menjawab, hendaklah ia mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya. Kemudian barulah ia menuangkan air atas kepala dengan menggosok-gosokkan kepalanya sehingga air itu sampai ke pangkal rambutnya, ini ke akak itulah tulis kepala kat rambut dia, kulit kepala dia dah. Setelah itu barulah ia menuangkan air atas badannya. Di akhir pembicaraan Aisyah berkata, sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar. Mereka tidak malu bertanya tentang hal agama. Hadis Muslim. Rujuk Sahih Muslim jilid 1 muka 127. Okay, poin pertama, perbahasan pertama ni. Hadis yang ke-125 menyatakan bahawa cara wanita mandi haid yang amat utama ialah selain dari mandi dengan air biasa, juga mandi dengan air yang sudah dicampur dengan daun bidara ke dalamnya. Tahulah, daun yang sabuk ke apa, daun ni guna daun bidara dah. Sebelum mandi, ia berwuduk dengan sebaik-baiknya dahulu. Sebelum mandi, kena wuduk dulu. Setelah itu kemudian mandi. Dan pergunakan perca atau kapas yang sudah dikasturikan, lalu ia menggosokkannya ke dinding kemaluannya agar kemaluannya wangi, yang sebelumnya telah dibasahi darah haid. Kata Al-Mughni, poin kedua dah. Kata Al-Mahamili dalam kitabnya Al-Mughni, diusahakan orang yang mandi haid dan nifas mewangikan atau menggosokkan bahagian anggota yang terkena darah haid. An-Nawawi dalam Minhajul Muhaddisin berkata, saya rasa pendapat Al-Mahamili ganjil. Nawawi kata dah. Menurut hadis, kerana disuruh bagi wanita yang mandi haid hanya mewangikan farasnya, lubang kemaluannya saja, tidak seluruh tubuh dah. Bukan anggota lain dah. Situ saja dah. Para ulama bersisih pendapat tentang hikmah mewangikan itu. Ada yang mengatakan supaya segera mendapat anak. Ada yang mengatakan supaya dinding faras yang sudah kena darah haid bersih dan wangi baunya. Dan mereka bersih faham tentang masa memakainya.
Ada yang mengatakan sesudah mandi, ada juga mengatakan sebelum menyiram air ke seluruh badan. Demikianlah uraian Marudi kalau kita tengok lepas mandi. Poin ketiga dah, perbahasan ketiga. Kaifiat mandi janabah bagi wanita sama saja dengan kaifiat cara mandi bagi lelaki. Demikian juga kaifiat mandi haid sama dengan kaifiat mandi janabah. Hadis ini menerangkan cara yang utama mandi haid. Wanita yang mandi haid mewangikan diri faras sesudah mandi. Itu beza je. Kerana lafaz hadis Muslim ini jelas menegaskannya bahawa yang demikian itu dikerjakan sesudah selesai mandi. Juga hadis ini tidak menyebut urusan membuka ikatan rambut. Buka ikatan rambut itu tak ada sebut juga. Cara tersebut ini disukai segala wanita, baik yang bersuami maupun yang masih gadis. Apabila mereka tidak mempunyai kasturi, hendaklah dipakai wangian lain. Rujuk Sahih Muslim jilid 1 muka 127, Syarah Sahih Muslim jilid 1 muka 140 hingga 141, Naul Autar jilid 1 muka 314, Al-Mughni jilid 1 muka 232. Masalah ke-71. Kadar air dipakai buat mandi dan wuduk. Hadis ke-126 dah. An Sufainata binti Abdurrahman radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa'i wa yatatahharu bil-muddi. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Hadis ke-126. Dari Sufainah binti Abdurrahman radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW mandi dengan satu sa'ir dan berwuduk dengan satu mud. Air banyaknya hadis Ahmad, Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Mandi dengan satu sa'ir, satu sa'ir dan berwuduk dengan satu mud air. Banyaknya dari Ahmad, Muslim, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Rujuk Muntaqad 1/104. Hadis ke-127. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi ina'in yakunu ritlaini wa yaghtasilu bis-sa'i. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ke-127. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan air sebanyak 2 ritil dalam sebuah bejana lah, bekah cetung ke mana. Dan mandi dengan air sebanyak 1 sok. Dua cetung kecil gitulah dah. Wuduk 2 cetung kecil. Mandi 1 sok ni. Seberdi kecil ni. Tak siapa berarti nak. Pandai kita bicara itu kan. Muntaqad 1 104 rujuk kedam. Okey, hadis ke-128. An Hafsah binti Abdurrahman radhiyallahu anha qalat Inna Aisyata taghtasilu hiya wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahidin yas'u 3 amda'in aw qariban min dhalika. Rawahu Muslim. Hadis ke-128 dari Hafsah binti Abdurrahman radhiyallahu anha menerangkan bahawasanya Aisyah pernah mandi berserta Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air pada sebuah bejana yang isinya hanya 3 mud atau hampir 3 mud. Mandi pun sikitlah 3 mud. 3 tapak tangan, 3 cetuk kecil. Hadis Muslim. Rujuk ke Muntaqad 1/105. Perbahasan pertama. Hadis ke-106 kata At-Tirmizi hadis ini sahih. Hadis ke-106, 107 dan 108 tersebut di atas menyatakan bahawa untuk mandi cukup 1 sok air segantang air. Dan buat wuduk cukup 1 mud air. 2 tapak tangan, 2 tapak tangan gitulah maksudnya. Sikit ada, cetuk kecil ni. Yang kedua, poin kedua dah. Sepanjang pemeriksaan kami tidak ada perselisihan para fuqaha, tok guru fiqh ni tentang cukup dengan 1 sok untuk mandi. Nak kira cukup ada dah. Dan 1 mud air untuk wuduk. Akan tapi mereka bersisih pendapat tentang kadar 1 sok dan 1 mud tu macam mana dah. Bahas pula dah. Menurut pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan Abu Yusuf, 1 sok ialah 5 ritil dan 1/3 ritil dah. 5 1/3 dah. 5 1/3 ritil. 1 mud ialah berseperempat sok, seritil 1/3. Seritil liter ni kira liter lah. Kalau kita kira liter dan tahu lah serupa liter dulu lah. Nak. Kata Abu Nifas tu sok 8 ritil. Kerana Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW berwuduk dengan air sebanyak
air semut iaitu 2 liter dan mandi dengan air 1 sok. Apa reti atau benefana. Okey, poin ketiga. Sungguh telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Ahli hadis bahawa segolongan orang bertanya kepada Jabir tentang hal kadar air yang sekurang-kurangnya untuk berwuduk dan mandi. Maka Jabir menjawab untuk mandi cukup 1 sok. Seorang di antaranya yang namanya tidak disebutkan mengatakan, 1 sok itu tak cukup buat diriku. Mendengar itu Jabir berkata, 1 sok itu telah dapat memadai bagi orang telah banyak bulunya dari engkau. Bahkan orang yang lebih utama dari engkau iaitu Rasulullah SAW. Jadi cukup dah 1 sok. Satu berdi kecil ni. Perlu diketahui bahawa 1 sok menurut Ad-Dawudi dan telah ditahqiqkan oleh Fairuz Zabadi, pengarang Al-Qamus ialah 4 hafinah. 4 kali sepenuh 2 tangan yang sederhana. Jadi Fairuz Zabadi ni dia buat pengarang Qamus tu, dia kata sok, 1 sok tu 4 kali sepenuh 2 tapak tangan yang sederhana lah. Tangan kita, 2 tapak tangan kita ni kita tak dalam berdi ke bekas ke apa, cukup jadi 4 kali dah. Kerana 1 muk 1 hafinah, sekadar 2 tapak tangan yang sederhana. Jadi 1 muk tu 2 tapak tangan lah kira dah. 2 telapak tangan kita tadah dia air, hak mana lekat tangan kita 2 tapak tangan tu panggil 1 mut dah. 2 tapak tangan kita tu kita berbuah air, berbuah pasir, berbuah apa kau, berah ke apa tu, kira 1 mut dia dah. Kira gitu dah mudahnya. Dan kita mendapatkan hadis yang menerangkan. Cumanya bezanya 1 mut tu 1 kalau kita hak ni kira mudah kali dah. 1 mut tu 1/4 daripada sok, nak suruh jadi 1 sok 4 kali mut. Gitu lebih kurang dah. Dan kita mendapatkan hadis yang menerangkan bahawa air kurang sedikit dari 1 mut boleh untuk berwuduk dan kurang sedikit daripada 1 sok boleh untuk mandi. Jadi nak sikit pun pada dah air. Rujuk Al-Muntaqa jilid 1 muka surat 154, Al-Mughni jilid 1 muka surat 126, Nawawi Al-Athar jilid 1 muka surat 134 135. Risalah Ahmad Bek Al-Haisani. Tak yang muka surat ni. Okey, masalah ke-72. Okey, menutup badan aurat di kala mandi dan bertelanjang di dalam khilwat. Bersendirian lah. Khilwat. Hadis ke-129, Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yaghtasilu bil barazi fa sa'ida al minbara fa hamidallaha wa asna alaihi thumma qala inna Allaha hayyun sittirun yuhibbul haya was sitra fa idza ghtasala ahadukum falyastatir, rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Hadis ke-109 dari Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu menerangkan bahawasanya Rasulullah SAW melihat seorang lelaki mandi di tempat yang terbuka. Jadi dengan telanjang lah, terbuka telanjang pula dah. Maka naiklah Rasulullah SAW ke atas mimbar lalu memuji Allah. Kemudian bila bersabda bahawasanya Allah sangat pemalu dan sangat menyembunyikan diri, menutup diri. Tuhan menyukai orang yang pemalu dan menutup diri di kala mandi yang tidak bertelanjang lah. Kerana itu apabila seorang kamu mandi hendaklah ia menutup dirinya, yakni memakai kain basah kau, bersembunyi tidak di muka orang ramai, terbuka aurat, tutup tak ada. Hadis Abu Daud dan An-Nasa'i. Rujukannya Al-Muntaqa di 1 muka 186. Poin pertama, hadis ke-110 disebutkan oleh dalam Nawawi Al-Athar bahawa orang mandi wajib menutup diri, memakai kain basah ke apa tu tak aurat lah. Jangan nampak kau ke tempat terbuka telanjang bogel lah. Poin kedua, kata Ibn Abu Lala, orang mandi wajib memakai penutup badan berkain basahan. Jumhur ulama berpendapat bahawa memakai kain basahan di kala mandi lebih utama, meninggalkannya makruh. Tegasnya menutup badan di kala mandi dengan kain basahan bukannya wajib. Itu jumhur ulama lah. Sebagai ulama Syafi'iyah mengharamkan orang buka aurat di kala mandi. Sebahagian itu kalau kita jumpa di kitab kata hari itu adalah sebahagian, bukan majoriti dah. Kata Al-Hafiz Al-Fatah, ulama mutaqaddimin Syafi'iyah memakruhkannya sahaja. Hafiz Ibn Hajar Fathul Bari lah. Poin ketiga, setelah hadis berkenaan dengan masalah ini dikumpulkan dan diperhatikan, maka kesimpulannya ialah berkain basahan di kala mandi dalam kamar mandi yang tertutup disukai sahaja, bukan diwajibkan.
Mandi dengan telanjang di tempat yang terbuka itulah yang diharamkan. Jadi Nabi nampak tempat terbuka, tempat tertutup nampak kan? Kesusilaan juga menghendaki demikian. Dalil membolehkan kita mandi telanjang dalam kamar yang tertutup atau tempat yang jauh dari pandangan manusia dah. Tempat tertutup, tak ada orang nampak. Ialah hadis yang menerangkan bahawa Musa dan Ayub mandi. Nabi Musa dan Nabi Ayub ni bukan orang biasa. Dan Nabi Musa dan Nabi Ayub mandi telanjang. Dikala mandi seorang diri, tidak di hadapan manusia. Jadi, tak boleh kata hari. Nabi sendiri buat dah. Nabi pun baca hadis tu, Nabi tak royak pun. Tak boleh dah. Nabi, tapi tertutup duduk sore-sore. Nabi Musa Nabi Ayub ni mandi telanjang, bukan mandi pakai pakaian dah. Cuma dia mandi sore dia lah. Tak mandi depan orang macam dulu kak. Sungai kak mandi telanjang bagi orang madak dia ada. Rasulullah SAW menerangkan peristiwa itu dengan tidak menerangkan apa-apa lagi. Difahamkan dari keterangan Nabi bahawa undang-undang mandi telanjang dikala bersendiri di kamar yang tertutup dipakai juga dalam syariat kita lah. Dia cerita hadis yang sahih tu. Pasal Nabi Ayub, Nabi Musa mandi telanjang. Tak ada pula Nabi kata tak boleh lah. Mandi telanjang tu disebabkan mandi telanjang sore-sore dah. Rujak Al-Muntaqa jilid 1 muka 7, Naul Atar jilid 1 muka 317, 318, 319. Al-Mughni Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dan Syarahul Kabir. Masalah ke-73, menyelam ke dalam air dengan tidak berkain. Maksud air tidak berkain. Telanjang ke maksudnya? Tidak berkain ni. Hadis ke-130, Anil Hasan wal Husain radallahu anhuma qala inna lil ma'i sukanan. Rahul Ishaq bin Rahawiyah. Hadis ke-130 dari Hasan dan Husain radallahu anhuma menerangkan air itu mempunyai penghuninya. Hadis riwayat Ishaq bin Rahawiyah. Rujuk dia Muntaqa jilid 1 muka 148. Ni bukan hadis ni. Kira-kira ni fatwa Hasan Husain lah. Fatwa Hasan dan Husain ini yang diriwayatkan oleh Ishaq ni diberikan jika ada seorang bertanya kepadanya lantaran melihat beliau masuk ke dalam air dengan berkain. Pakai kain juga maksudnya dalam air lah. Tak tahulah seluar ke kain kan dah. Pertanyaan itu dijawab oleh kedua beliau dengan perkataan air itu mempunyai penghuninya. Ya gitulah. Apa ikan ke jin ke tak tahulah dah. Menyatakan bahawa kita tidak disukai menyelam ke dalam air dengan telanjang bogel lah. Disukai kita memakai kain basah ke, pakai kain ke tak? Pakai renang ikutlah dah. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tak suka melihat orang mandi menyelam ke dalam air dengan telanjang. Imam Ahmad kata, beliau berdasar ke penetapan kepada fatwa Al-Hasan dan Al-Husain ini. Dan kerana mengingatkan bahawa air itu tidak menutupi aurat bagi orang yang mandi di dalamnya dengan telanjang dah. Jadi kira bukan pakaian, mana air tu bukan pakaian dah. Tak tutup aurat juga. Kata Ishaq, jika bertelanjang juga kami harap mereka tidak berdosa, tidak bersalah mengingatkan perbuatan Nabi Musa dan Nabi Ayub pun mandi telanjang juga lah. Cuma dah ni harus ni takut ada orang. Kalau betul-betul yakin tak ada orang, teteh lah sikit dah. Yang ketiga, amat utamalah dalam hal ini kita teladani Hasan dan Husain, istimewa jika mandi di tempat mandi yang umum. Kerana demikianlah yang sesuai dengan ketinggian budi dan mutu akhlak Islam. Pakailah. Pakaian dah. Muntaqa jilid 1 muka 148 hingga 99, Naul Atar jilid 1 309 320. Al-Ghumuni jilid 1 muka 235 236, Syarah Al-Kabir jilid 1 muka 235 hingga 236. Masalah ke-74. Tata tertib masuk ke tempat mandi umum. Hadis ke-131. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir min dhukuri ummati fala yadkhulul hammama illa bimi'zarin. Wa man kana tu'minu billahi wal yawmil akhir min inasi ummati fala tadkhulul hammama. Rawahu Ahmad. Hadis ke-101 dari Abu Hurairah menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dari golongan umatku yang lelaki, hendaklah dia masuk ke tempat permandian umum dengan berkain, pakai pakaian tutup aurat dah. Mandi tempat mandi umum lah. Hammam pagi dah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dari golongan umatku yang perempuan janganlah mereka masuk ke tempat permandian umum. Hadis Ahmad. Jadi tak boleh otin mandi tempat mandi umum nak caputin jatuh dah.
Muntaqad 1/1. Hadis ke-131 ini kata Bahaqi dan pengarang Az-Zawaid, dalam sanad hadis ini ada seorang perawi bernama Abu Khairah. Kata Az-Zahabi, Abu Khairah bukan seorang yang dikenal oleh ulama hadis, majhul. Jadi hadis dhaif nah, tak kenal siapa dia. Hadis dhaif nah. Tak boleh buat hujah dah. Kata Abu Bakar bin Hazam, segala hadis berhubungan dengan mandi di tempat permandian umum yang dalam bahasa Arab dinamai hammam, dicacat, tidak ada yang sahih. Dhaif belaka, lemah dah. Perkataan-perkataan mengenai hal ini hanyalah pendapat atau tak ada yang sahih. Pendapat manusia, pendapat ulama. Tak ada hadis yang marfu' yang sahih dalam bab ini. Sampai ke Nabi tak ada. Yang ada hanya hadis yang mauquf kepada sahabat sajalah. Hadis mauquf tidak dapat dijadikan hujah. Pendapat sahabat bukan hujah kalau berdiri sendiri. Hadis ini menyatakan bahawa orang lelaki tidak boleh masuk ke tempat-tempat permandian umum dengan bertelanjang, dan demikian hanya para wanita. Poin kedua. Al-Ghazali berkata para sahabat mandi ke tempat mandi umum di Syam. Di antara mereka ada berkata sebaik-baik tempat mandi itu tempat permandian umum kerana mencucikan badan. Jadi sahabat-sahabat pun biasa mandilah. Tempat mandi umum gitu tidak jadi salah keharuan. Poin ketiga. Oleh kerana hadis yang berhubungan tentang mandi di tempat umum tidak ada yang sahih, sementara para sahabat berlainan pendapat kerana berbeza pandangan tentang maslahat atau kerosakan yang ada, maslahat kebaikan atau keburukan yang ada, maka hukum mandi tempat umum itu harus dilihat dari ilat, sebab-sebab yang terjadi padanya. Kalau jadi haram, kalau jadi hak, molek. Jika mandi di dalamnya aman dari fitnah, aman dari gangguan, terpelihara dari melihat aurat yang berlainan jenisnya, maka hukum mandi tempat yang umum itu dibolehkan sahaja. Tapi jika mandi itu bercampur bau lelaki dengan perempuan di satu tempat mandi umum, dengan tiada pembatasan apa-apa, teranglah keharamannya kerana mengingatkan ilat-ilat sebab-sebab yang timbul dengan segala kemungkinannya. Rujuk Al-Muntaqad 1/159, 160, Nol Atta 1/320, 321, Syarah Kabir jilid 1 233 hingga 235, Al-Muni jilid 1 234 hingga 235. Bab yang ke-6 dah. Hukum yang berkaitan dengan darah haid, istihadah dan nifas. Masalah yang ke-75. Darah haid dan batas sedikit dan banyaknya darah haid. Hadis ke-132. An Urwata bin Zubair qala inna Fatimata binta Abi Hubaishin kanat ustuhidat faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi asbadu yu'rifu fa idza kana dhalika fa amsiki 'anis salati idza kana al-akharu wa idza kana al-akhara fatawaddai wa salli fa inna ma huwa 'irkun, rawi Ibnu Hazm. Hadis 132 dari Urwah Ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Urwah Ibnu Zubair radhiyallahu menerangkan bahawasanya Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya tentang keadaannya yang terus-menerus mengalirkan darah. Tanya apa ni ada? Oh, tanya soalan dah. Tanya Nabi bertanya dah tentang keadaannya yang terus-menerus, atau keadaan Fatimah binti Abi Hubaysh dah. Yang darah tak berhenti ni. Maka Nabi bersabda, darah haid itu hitam, berbau. Apabila engkau dapati darahmu serupa itu, janganlah melaksanakan solat. Kalau engkau dapati darah selain demikian, berwuduklah dan solatlah. Yang keluar itu peluh, bukan darah haid. Nyakit lah kata nak. Fa innama huwa irkun. Peluh nak. Hadis riwayat Ibnu Hazm. Rujuk Muhalla juz 2 muka 4. Hadis ke-132 menyatakan bahawa darah haid itu berwarna hitam, berbau, bukan merah, bukan kuning, bukan keruh. Darah yang kuning, keruh dan merah dianggap peluh, tidak dipandang darah haid. Poin kedua ada. Kata An-Nawawi dalam Syarah Muslim, kata Al-Azhari Al-Harawi, dua orang ahli bahasa Arab yang terkenal, bahawa darah haid ialah darah yang keluar pada waktu-waktu tertentu di setiap bulan yang turun dari rahim wanita baligh sampai umur. Darah yang keluar bukan dari perut rahim dan bukan masanya, bukan daripada kasar atau darah haid lah di rahim tu dah. Dan bukan masa dia dah. Dinamai dan darah istihadah, darah penyakit lah. Darah-darah daripada sumber yang lain. Saluran darah lain pecah macam mana, bukan daripada kawasan tu dah. Para ulama berkata darah haid ialah darah yang keluar dari dasarnya rahim, sedangkan darah istihadah adalah darah yang keluar dari suatu urat dekat mulut rahim ni. Urat-urat lain itu darah dia. Kata Ibnu Hazm, darah haid darah yang berbau busuk hitam warnanya, itulah darah haid menurut ketetapan syarak.
Kata Abu Hanifah, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abdul Rahman Ibn Mahdi. Darah haid ialah darah kuning. Darah yang keruh yang keluar dalam masa haid. Dipandang haid lagi dah. Kalau keluar dia bukan pada masa haid, tidak dipandang haid. Tengok musim dia. Kalau 7 hari, warna kuning putih biasa tu, dia haid lagi dah. Kata Al-Laits Ibn Sa'ad, darah kuning keruh yang keluar bukan di hari-hari haid, tidak dihukum haid. Kalau keluar di hari haid, dihukum haid lagi dah. Kata Imam Malik dan Ubaidillah Ibn Hazam, darah kuning dan keruh dipandang haid, baik keluar di hari-hari maupun bukan hari haid. Itu pendapat Malik, Ubaidillah Ibn Hazam. Kata Abu Yusuf dan Muhammad, ni ulama mazhab Syafi'i lah. Darah kuning dan darah yang keluar di masa haid dihukum darah haid lah. Darah yang keluar bukan di masa belum haid, tidak dihukum haid lah. Kalau keluar sesudah haid, dihukum haid lagi. Pula dah. Maka berkata pula, si wanita dia belum meyakini kedatangan haidnya, belumlah boleh meninggalkan solat dan puasa yang sudah terang diwajibkan kepadanya, dan belumlah boleh dicegah suami mendekatinya yang sudah terang halal asal-asalnya dah. Jadi sebelum tak yakin darah haid, tak boleh, kena semaya lah, kena boleh setubuh dengan suami dah. Maka bila sudah berhaid, barulah diharamkan solat, puasa dan bersetubuh baru haram dah. Dan belumlah boleh berpindah dari hukum itu sebelum diyakini bahawa haid itu telah habis, telah berhenti. Dah haid, selagi tak yakin mengerti darah istihad, tak yakin jadi darah istihad, sikit haid lah. Itu rasa kaedah fiqh tu lah. Kata Ibn Hazm, apabila seorang perempuan telah tua mengeluarkan darah yang hitam berbau, dihukumlah darah itu darah haid, menghalanginya solat, puasa, tawaf dan persetubuhan. Rasul bersabda, haid itu suatu tabiat yang telah ditetapkan oleh Allah atas wanita. Sekurang-kurangnya haid ialah sekali terpancar darah, lepas terberhenti ke darah. Maka apabila seorang perempuan melihat darah hitam di kemaluannya, hendaklah berhenti dari solat, dari puasanya, dan sejak itu haramlah sang suami mensetubuhinya. Dan apabila ia melihat darah merah, darah sebagai air cucian daging lah, air merah sungguh lah, dan bukan merah pekak itu tak. Kuning dan keruh, putih atau bening sekali berarti telah suci dan hendaklah ia mandi atau bertayamum. Kalau ia golongan ahli tayamum lah, tak ada air dan sebagainya. Dan darah hitam itu mungkin menerus keluarnya hingga 17 hari. Apabila lebih dari 17 hari, tidak lagi dinamai darah haid. Ini pendapat Ibn Hazm lah. Mengikut Imam Syafi'i 15 hari kan. Maksimum dia. Para ulama bersih faham tentang batas minimal umur perempuan gadis yang datang haid lah. Ada yang mengatakan umur 9 tahun dan umur 12 tahun kan. Ini macam-macam lah. Biasanya umur 11, 12 gitu dah. Demikian pula mereka berbeza pendapat tentang batas umur berhentinya darah haid. Ada yang mengatakan umur 50 tahun, ada yang mengatakan umur 70 tahun baru berhenti haid. Para ulama berpendapat bahawa orang yang hamil tidak berhaid. Dah tu secara umumnya majoriti kata orang hamil tidak berhaid, kecuali mazhab kita ada dalil dia lah. Darah keluar sewaktu hamil tidak dinamai darah haid dan bukan pula darah nifas. Dah. Tapi ada mazhab kita ni mesti kata ada, memang ada kes lah pernah berlaku. Yang mengandung tapi duit darah ni dah. Jadi pelik lah dah. Tu kira nyakit pelik dah. Asal-asal tu hak biasa mana rutin ni. Apabila dari darah haid, apabila dia mengandung, dia tak akan keluar darah haid. Kata Abu Hanifah dan Al-Thawri, sekurang-kurangnya haid 3 hari, sebanyak-banyaknya 10 hari. Itu mengikut Abu Hanifah lah, mazhab Abu Hanifah ni. Kata Syafi'i, mazhab kita, mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya kadar haid sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Maksimum mazhab kita 15 hari. Lepas 15 hari, dia kira darah istihadah, kena semaya lah. Kata Imam Ahmad, sekurang-kurangnya haid sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 17 hari. Mazhab Ahmad ni panjang lagi dah. Jadi paling lama dia 17 hari. Kalau kurang daripada sehari, tak panggil darah haid. Nah, begitu mazhab kita pada sehari semalam. Kalau lebih 17 hari, mazhab Ahmad kena semaya ikut dah. Bukit haid dah. Kata Malik, tidak ada batas minimal kadar haid. Dah, kata Imam Malik. Menurut kebanyakan dan kebiasaan para wanita, haid sebanyak-banyaknya 6 atau 7 hari dalam sebulan. Ni kena pakai juga ni. Ni kebiasaan normal lah. Sebenarnya dalam ni boleh cek lah ni. Cek doktor ke apa ke. Biar tentu darah ni dah haid. Kalau kita takut darah penyakit dah.
Takut nyakit bahaya pula lah, kena cek. Menurut kata sebagai ulama, waktu antara haid 15 hari atau 13 hari. Maksimum kali dah. Okey, yang ketiga. Poin ketiga. Hadis yang menegaskan kadar lama dan sedikitnya haid tidak ada. Kerana itu apabila seorang perempuan yang sedang berpuasa kemudian melihat darah hitam keluar dari farasnya, hendaklah yang membatalkan puasanya. Batal puasanya dah haid dah. Demikian pula bila sedang solat dan apabila ia telah suci, hendaklah ia segera mandi dan solat. Tegasnya kalau ia wanita yang telah mempunyai kebiasaan berhaid, memegang adat kebiasaan. Kalau biasa haid ni hari 7 hari, pakai waktu lah. Kalau memang belum mempunyai kebiasaan, tukar hormon. Sekali panjang, sekali pendek, hendaklah ia berpegang kepada korinah darah. Baru cek darah. Darah tu warna terang ke warna gelap ke warna lain lah. Menurut ketetapan hadis, hanyalah darah hitam yang berbau saja yang dihitung darah haid. Kalau ikut hadis kat darah hitam tu je Nabi sebut ni dah. Kerana itu apabila keluar darah merah, kuning dan atau keruh bukanlah dia darah haid kalau ikut zahir hadisnya. Kalau bukan darah haid tetaplah wajib salat, boleh bersetubuh dan tak ada batas antara dua haid itu. Kali kira lah dah. Sungguh tak dapat ditetapkan bahawa batas antara dua suci 13 atau 15 hari. Tidak ada satu hadis pun yang marfu' yang sampai kepada Nabi lah yang dapat dipegang menjadi hujah dalam bab sampai 13 hari, 15 hari, 17 hari ni. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, apabila seorang perempuan melihat darah yang hitam, hendaklah dia meninggalkan solat. Dan apabila melihat suci telah berhenti darahnya, walaupun dalam hari itu juga, hendaklah dia mandi dan solat. Kalau berhenti darah, semayang dah. Perkataan ini menegaskan bahawa walaupun belum lewat 15 hari atau masa suci yang telah diperolehinya, jika melihat kembali darah hitam, hendaklah meninggalkan puasa semula. Tak sampai 15 hari ke, tiba-tiba mari pulak darah. Dia kira, nak berhenti lah semayang. Hak semayang ni biarlah. Tak dosa dah berkira ingat suci dah. Bahkan menegaskan bahawa tempoh antara dua suci tidak mesti 13 atau 15 hari dah. Tak ada lah ketetapan tu tak. Dalam masa kita, paling lama suci 15 hari dah. Paling kurang suci 15 hari dah. Paling kurang suci 15 hari. Mesti ada tempoh tu dah. Kalau mari pulak, antara tu, kira hik lah. Tu pendapat mazhab kita lah dah. Tak apalah dah. Syafi'i meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib ujarnya, pernah seorang suami mengadukan halnya tentang isterinya telah diceraikan. Sang suami ingin kembali. Kata isteri, iddahnya telah habis, ia telah berhaid 3 kali. Padahal masa yang baru dia lalui sejak dari ia ditalak hanya sebulan atau sebulan 15 hari. 35 hari. Tak yutin dia mari ojak. Kata 3 kali dia mari hid dia kata tak. Tak boleh dah nak rujuk gitu, kena nikah semula dah. Dah. Setelah Ali mendengar pengaduannya, beliau berkata kepada Syuraih, qadi besar di Kufah. Syuraih ni tak qadi besar lah dah. Putuskanlah perkara ini. Syuraih berkata kalau perempuan ini dapat membawa saksi dari kerabatnya, orang yang mengetahui benar, bahawa ia benar telah mendapatkan 3 kali haid, benar telah 3 kali meninggalkan salat dan mandi haid, saya hukumkan iddahnya telah habis. Jika tak dapat ia bawakan saksi, saya hukumkan dia dusta. Mendengar itu Ali berkata, qaulun, tetap benar pendapat dan penetapanmu dah. Jadi kena cari kebiasaan anak beranak dia tu serupa konon dia dah. Betul kau 35 hari tu cukup 3 kali haid dah. Dia tak say rujuk lah tak. Rujuk Muhallah jilid 2 muka 4, Awradatun Nadiyah jilid 1 2 hingga 3, Al-Mughni jilid 1 317 hingga 307, Fathul Bari jilid 1 360, Syarah Al-Aini jilid 3 muka 190, Musnad Ad-Darimi muka 140, Al-Muhalla jilid 2 muka 122, ta'liqnya lah, tengok ta'liqnya. Tu tentang itulah. Jadi kita kiranya dia kena tengok kau biasa. Kalau zaman law ni kan ada doktor ke apa, kena ngasuh doktor lah. Ada suka doktor betul hit 3 kali. Begitu juga dah. Asal-asalnya orang hit ni tak akan kan ada apabila dia hit, ia tak mengandung. Dia mengandung tak akan hit tu keadaan asal dia. Kalau ada juga tu perkara terpencil dah sejuta seorang apa payah dah. Jadi dia kena cek doktor lah. Pelik-pelik kita cek doktor. Macam ni 35 hari ada 3 kali hit dia kata lah. Mekali berhenti mata kira hit ni. Antara waktu tu je kira boleh semaya dah. Tidak gitu, dia kena cukup ni 7 hari dah. Kalau berhenti sebentar lepas tu mari pulak, dia hit lagi dah. Dalam masa tu tempoh biasa 7 hari dah. Jadi benar ni kena pengesahan lah. Kata ada saksi dia bohong lah. Ya asal-asalnya normal manusia ni tidak begitu dah. Hak maksimum hak pelik-pelik tu tetap juga kalau zaman ni kalau boleh cek dengan doktor lah, cek dengan perubatan ke apa.
Takut darah lain, darah penyakit dia. Penyakit bahaya-bahaya takut juga kan. Jadi kena check. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bidika, subhanakallah bidika, syada ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.